Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak murid yang dikasihi sekalian? Kita bertemu lagi dalam kelas pendidikan Islam untuk tingkatan 5 KSSM bersama Ustazah Azizah Osman dari Sekolah Sri Puteri Cyberjaya. Kita akan pelajari tajuk yang amat menarik pada hari ini. Kita lihat dulu gambar-gambar ni. Tasik yang tenang dengan berlatar belakangkan gunung ganang yang membiru. Kita lihat pula pasir yang memutih, lautan yang membiru dan jernih airnya, pemandangan yang sangat indah dan menenangkan jiwa. Dan ini pula ialah ke utara negara kita. Di sebelah kiri tu ada sawah padi dan di belakangnya gunung ganang juga. Dan ini semuanya adalah sangat tenang Okey. Jadi kita belajar tajuk hari ini berkaitan dengan gambar-gambar tadi dalam pelajaran yang ke-20. Anak-anak murid semua boleh lihat buku teks muka surat 199 bertajuk Alam Sekitar Penenang Minda. Betul tak tadi Ustazah tunjuk gambar kan yang tenang-tenang tu semua? Kalau kita stres-stres kita rasa berserabut, kita lihat alam sekitar yang indah, akan tenanglah jiwa kita. Itu terapi semula jadi dengan hasil ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama kita lihat dulu apa itu alam sekitar. Alam sekitar ialah segala benda hidup dan bukan hidup yang terdapat di sekeliling manusia. Sama ada tumbuhan, haiwan, kita lihat gunung ganang, bukit bukau, tasik, ini semua dipanggil alam sekitar. Di negara kita dia menyambut Hari Alam Sekitar Negara dengan motonya Alam Sekitar Tanggungjawab Bersama. Jadi tanggungjawab bersama tu tanggungjawab kita lah. Dipupuk sejak kita peringkat tadika, prasekolah, peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, universiti dan seterusnya. Supaya semua lapisan masyarakat ada kesedaran untuk menjaga alam sekitar. Dan hari ini, Hari Alam Sekitar ini disambut pada 21 hingga 27 Oktober setiap tahun. Jadi supaya tujuannya supaya meningkatkan kesedaran. Jadi pelajaran ini bukan setakat dalam subjek geografi. Kadang kita dalam subjek bahasa Melayu pun ada karangan berkaitan dengan menjaga alam sekitar. Ia juga kita belajar dalam tajuk pendidikan Islam supaya kita ada kesedaran sebab ini adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita jaga. Dalam Al-Quran iaitu surah Al-Hajj ayat yang ke-64 yang bermaksud segala yang ada di langit dan di bumi ialah kepunyaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Jadi semuanya milik Allah. Tiada apa yang milik manusia. Jadi kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, sebagai umat Muhammad, sebagai umat manusia, kita jaga alam sekitar ini sebab ia milik Allah. Tanggungjawab kita. Yang kedua dalil daripada surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Yang bermaksud, dan apabila dikatakan kepada mereka janganlah kamu membuat bencana dan kerosakan di muka bumi, mereka menjawab sesungguhnya kami orang yang hanya membuat kebaikan. Dia tak sedar apa yang dia buat telah merosakan alam sekitar. Jadi kita kenalah kadang-kadang muhasabah juga. Betul ke apa yang kita buat ni kan katakan kita merosakkan alam sekitar, mencemarkan alam sekitar ke. Ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka itulah orang yang sebenarnya membuat bencana dan kerosakan tetapi mereka tidak menyedarinya. Jadi kena faham kat situ. Ada kita tak perasan, kita rasa nak buat pembangunan tapi sebenarnya di sebalik telah pun merosakkan alam ataupun mencemarkan alam sekitar. Yang seterusnya kita masuk ke topik slot yang pertama, adab menjaga alam sekitar. Apakah adab-adabnya Yang pertama sekali iaitu kita perlu sentiasa mengekalkan ekosistem kehidupan flora dan fauna agar tidak terancam dan pupus. Jadi ekosistem apa yang terdapat dalam sungai, dalam laut kita kena jaga, dalam hutan, flora, fauna semua sekali supaya tak pupus, tidak terancam seperti katakan haiwan yang diwartakan untuk dipelihara seperti harimau, kemudian orang utan, bunga pakma yang terdapat di Sabah. Semua tu kita pelihara supaya tidak pupus dan generasi akan datang masih dapat melihat hidupan ataupun haiwan ataupun bunga tersebut Yang kedua, sentiasa memelihara
dan memelihara alam sekitar dengan tidak melakukan sebarang kerosakan seperti penanaman semula pokok bakau. Jadi kita kena pelihara, jaga pokok-pokok ni semua dan kena pelihara. Once kita sudah tebang, kita kena tanam semula supaya ianya berkesinambungan dan tidak terus gondol muka bumi ni atau hutan ya. Contoh yang diberikan iaitu penanaman pokok bakau. Pokok bakau ni banyak dia punya fungsi ya. Dia punya pokok dia kadang dibuat arang, kayu api dan sebagainya. Jadi bila tebang, kita tanam semula. Sebab apa? Kalau kita lihat di sini ya, ni akar kayu bakau. Akar pokok bakau ni dia macam ni rupa dia. Dia sangat bagus untuk menentang ataupun sebagai penghadang kepada ombak yang kuat sampai ke pantai. Ya, dan juga banyak lagi fungsi-fungsi yang lain. Dan dalam paya bakau ni banyak hidupan seperti siput, kerang, cacing, ikan. Kadang nampak ikan belacak kat situ ya. Jadi banyak kehidupan kat sini. Tempatnya perlu dijaga. Dan tebang, kita tanam semula. Lihat di sini ya, kempen menanam semula pokok bakau yang dijalankan. Ini satu usaha yang sangat-sangat bagus ya. Kemudian kita tengok yang seterusnya, iaitu sentiasa berusaha mengekalkan keceriaan alam seperti gotong royong bersihkan kawasan rumah dan asrama. Jadi murid-murid semua dia buat dengan keluarga, buat dekat sekolah, gotong royong perdana. Kadang di asrama ya, di hujung minggu cikgu atau warden ada buat kempen gotong royong. Kita bersihkan kawasan asrama, sekitarnya ya, pokok-pokok yang dah besar-besar perlu tebang di kawasan-kawasan perumahan. Jadi semua ni untuk mengekalkan keindahan alam sekitar dan terjaga serta terpelihara. Ini contoh lah ya, kita buat taman, pokok-pokok kita jaga, kita bersihkan di kawasan asrama, di sekolah, di rumah. Rumah pun kenalah kemas-kemas sikit, potong-potong rumput ya, tolonglah ibu bapa di rumah membersihkan kawasan sekitar. Yang keempat, sentiasa menjaga kelestarian alam seperti menjaga kebersihan sungai. Tujuannya apa? Supaya generasi akan datang masih lagi dapat menikmati keindahan sungai dan juga hidupan-hidupan yang di sungai tadi. Contoh itik-itik ni, kalau katakan sungai ni kotor, tak ada ikan kan, itik ni nak makan apa? Nak cari nak tempat dia tinggal di mana, tempat tinggal dia, habitat dia. Jadi perlu dijaga alam sekitar. Lihat sungai ni cantik je kan, nampak sejuk je mata memandang, macam lukisan. Ni betul ni, gambar betul, bukan gambar lukisan, original ni. Pagi dengan cahaya matahari ya tu menyinari daun-daun sikit. Jadi kita perlu sentiasa mengamalkan cara hidup yang mesra alam. Seperti amalan kita semula. Di sekolah ada kan ya, cikgu buat kempen kita semula. Kadang-kadang ada kelab pencinta alam ya, KPA, buat kempen kita semula barang-barangan. Jadi kita kena ambil berat ya tentang kita semula. Kadang dilihat ya, ada letak kantong-tong diasingkan untuk mengisi kertas, kaca, botol, plastik dan sebagainya. Kita buang mengikut kategori yang telah ditetapkan ya, kita semula, recycle, buat semula, guna semula mana yang boleh. Yang keenam, sentiasa berhemah dan tidak membazir menggunakan sumber air. Sebenarnya air nak sampai ke rumah kita ni, air pipe ni bukannya mudah ya. Ada prosesnya tertentu, step by step. Dari sampai rumah kita dah bersih, dah terawat, dah selamat untuk digunakan. Jadi janganlah membazir. Sebab apa? Ianya air daripada sungai ya. Gunakan secara berhemah. Sampaikan negara kita ada buat kempen ya, kempen jom jimat air. Gunakan air berhemah. Contoh dia kata pilih tu kalau rosak betulkan, takut air menitik, pembaziran. Kalau berus gigi, semasa berus gigi, air di sinki tu kita tutup dulu. Nak berkumur-kumur kita buka balik. Banyak lagi cara-cara untuk kita menjimatkan air. Okay, jadi ini juga membazir kan ya. Membazir tu adalah saudara syaitan. Yang seterusnya di sini Ustazah kumpulkan tadi ke-6 adab menjaga alam sekitar supaya anda semua dapat lihat kembali. Kita ada 6 untuk peperiksaan, biasa kita jawab 2 ya, tapi hafal 3 atau ingat 3 lah. Jangan hafal terus, kita faham dulu. Lepas faham, ingat apa main point dia, lepas tu kita boleh ingat ya, insya-Allah boleh. So yang pertama, mengekalkan keceriaan alam sekitar. Kekalkan keceriaan. Yang kedua, amalkan mesra alam buat kita semula. Yang ketiga, kekalkan ekosistem. Jaga flora fauna. Yang keempat, pelihara dan pulihara.
Jangan kita pelihara saja tapi tak tanam semula. Tidak membiarkan lagi haiwan yang tertentu. Jadi pelihara. Dan seterusnya berkhemah tak membazir air. Dan terakhir menjaga kelestarian alam supaya generasi akan datang dapat menikmati keindahan alam. Ya. Kita masuk slot yang kedua. Tadi adab. Ni apa hikmahnya? Pasti ada hikmahnya kenapa kita kena beradab menjaga alam sekitar. Okey, yang pertama, melahirkan insan yang mencintai alam sekitar kerana menyedari tanggungjawab yang diamanahkan. Tanggungjawabnya daripada kerajaan, daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita manusia. Kita kena jaga keindahan alam sekitar, tanggungjawab kita. Jadi dengan ada kempen, dengan adanya saranan-saranan ini, alam sekitar akan terpelihara sampailah bila-bila. Yang kedua, kita lihat ya betapa sejuk je kan air kat sini ya. Kalau dulu semasa belum ada sumber air pipe, menggunakan air sungai ya untuk membasuh pakaian, untuk mandi-manda, membersihkan badan dan juga untuk memasak. Jadi air tu perlulah yang bersih dan tidak tercemar. Yang kedua tadi, hikmah kita beradab menjaga alam sekitar boleh melapangkan fikiran dan menenangkan jiwa kerana melihat keindahan alam ya. Kita lihat langit membiru, awan, sungai, tasik, laut ya yang cantik bersih, ikan berenang-renang dalam laut ya. Kita rasa tenang minda kita ya. Okey. Dan yang ketiga, menikmati persekitaran yang bersih dan bebas daripada wabak penyakit kerana pembudayaan cintakan alam sekitar. Jadi kalau katakan sungai tercemar ya, ada buangan bahan sisa toksik menyebabkan penyakit, wabak kepada penduduk sekitar, dah jadi masalah ya kepada penduduk sekitar, masalah kepada negara, macam mana atasi pula. Jadi peringkat awal kenalah ada didikan menjaga alam sekitar. Yang seterusnya, yang keempat, melestarikan alam sekitar yang indah untuk dimanfaatkan kepada generasi yang akan datang. Jadi kita kena jaga keindahan alam ya, supaya apa? Ianya kekal dan masih terus ada sampai anak cucu cicitnya akan datang. Ya, kalau tak dijaga lama kelamaan, sampah bersepah sana sini, ya, tumbuh-tumbuhan banyak yang dah pupus, haiwan-haiwan pupus. Generasi datang tak dapat melihat lagi flora dan fauna tersebut. Dan yang kelima, meningkatkan pendapatan kerana melaksanakan aktiviti ekopelancongan. Jadi apa itu ekopelancongan? Ekopelancongan iaitu yang pelancongan berasaskan sumber dan pemeliharaan alam semula jadi. Maksudnya alam semula jadi kita jadikan sebagai tempat pelancongan, sumber pendapatan negara. Banyak tempat pelancongan negara kita yang cantik ni. Tengok sungai tu kan cantik je ya, yang tenang kita lihat. Di situ ada jambatan gantung terdapat juga di Sabah ya. Tu laut membiru dengan jernih ya di Pulau Labuan, Sipadan ya, ikan nampak berenang-renang sebab air jernih sangat. Situ banyak snorkeling ya, kita buat aktiviti menyelam, snorkeling dan juga menyelam untuk melihat terumbu karang yang warna-warni ya, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat melihat anak-anak ikan yang cantik-cantik berenang-renang. Memang sangat indah sekali. Jadi perlu jaga keindahan alam sekitar. Dan ini hikmah tadi ada 5, saya rangkumkan dalam satu muka surat. Di sini dalam satu slide, iaitu melahirkan insan yang cinta ke alam sekitar, melapangkan fikiran, menikmati persekitaran yang bersih, melestarikan alam sekitar dan juga boleh meningkatkan pendapatan kerana melaksanakan aktiviti ekopelancongan ya. Ekopelancongan ni ada sumber pendapatan kepada penduduk setempat dan juga kepada negara. Jadi kesimpulannya, anak-anak murid semua, kita kena jaga alam sekitar kita, sama ada di rumah, di sekolah ataupun tempat-tempat di mana kita berada. Supaya apa? Mendapat pahala ya. Ini saranan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga alam sekitar akan terpelihara insya-Allah. Baiklah, sekian sahaja kelas untuk hari ini. Semoga bermanfaat kepada semua. Jangan lupa untuk klik subscribe, share dan juga like. Dan sehingga berjumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.